Malaya Tube kali ini menuju ke Mukim Lengging Negeri Sembilan bagi menziarah beberapa masjid lama yang terdapat di Lengging. Inilah kali pertama Malaya Tube menjejak dan mengenal Mukim Lengging terletak di daerah Seremban Negeri Sembilan. Lengging mendapat nama daripada ikan tilan yang terdapat banyak di anak-anak sungai di kawasan perkampungan ini. Ikan tilan disebut sebagai laging oleh orang-orang Rawa di perkampungan tersebut sehingga akhirnya ia disebut sebagai lengging dan digunakan sehingga ke hari ini. Perjalanan Malaya Tube terus menuju ke sebuah masjid lama terletak di Ulu Beranang. Perjalanan yang tadinya cerah dan terang, tiba-tiba hujan sebaik sahaja saya tiba di depan pintu pagar masjid. Masjid ini kelihatannya tidak digunakan lagi. Sambil berdiri, entah kenapa perasaan saya tiba-tiba menyelubungi diri. Sepertinya ada suara berbisik sayu mengadu. Hujan yang turun secara tiba-tiba sepertinya memberitahu perasaan masjid yang sedang menangis. Masjid Karyah Ulu Beranang telah dibina pada tahun 1913 dan diwartakan pada tahun 1935, iaitu 110 tahun yang lalu, atas usaha dan gotong royong penduduk kampung bersama Imam Abu bin Yasin. Siapakah sebenarnya Imam Abu bin Yasin ini? Imam Abu bin Yasin merupakan imam pertama Masjid Karyah Ulu Beranang sejak tahun 1913. Tidak pasti berapa lamakah dia menjadi imam di Masjid Ulu Beranang ini, tetapi Imam Abu telah kembali ke rahmatullah pada hari Isnin 10 Januari 1949 selepas penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Pada asalnya, Masjid Ulu Beranang yang telah dibina sekitar tahun 1800 terletak di tapak yang berlainan di tepi sungai. Pada tahun 1913, penduduk kampung membuat keputusan untuk memindahkan ke tapak berlainan disebabkan faktor banjir dan kawasan yang lebih luas dengan membina masjid kayu yang baru menggantikan masjid yang telah uzur. Imam Abu bin Yasin bersama-sama penduduk kampung bergotong royong mencari kayu dan peralatan untuk pembinaan masjid. Kayu-kayu ditarik mereka dari hutan menggunakan gajah dan juga kederat orang kampung. Diceritakan ketika mereka mencari pokok yang sesuai untuk dijadikan sebagai tiang seri atau tiang utama masjid, orang-orang kampung menjumpai pokok yang besar dan sesuai dan ingin membawa pulang seperti kayu-kayu yang lain. Tapi mereka tidak dapat mengangkat pohon kayu tersebut kerana disebabkan terlalu berat. Imam Abu telah pergi ke hutan dan dengan izin Allah, beliau membawa pulang kayu yang berat tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain. Maka lengkaplah kayu-kayu untuk pembinaan masjid dan terbinalah masjid dan kekal hingga ke hari ini. Masjid Ulu Beranang pernah memenangi anugerah Naib Johan Pengurusan Masjid Terbaik di daerah Seremban Negeri Sembilan pada tahun 2013 di bawah pengurusan terdiri dari orang-orang kampung sendiri. Disebabkan beberapa faktor, akhirnya masjid ini telah ditutup dan dimamah usia. Pada awal tahun ini, kerajaan Malaysia telah meluluskan peruntukan sebanyak 31.8 juta bagi pembinaan 5 masjid di Negeri Sembilan, iaitu Masjid Terapung Port Dickson, Masjid Karyah Talang Tengah, Masjid Tengku Menawir Seri Menanti, Masjid Bongek dan Masjid Ulu Beranang. Walaupun kemajuan dan pembangunan sesuatu tempat itu adalah perlu dan sepatutnya diteruskan, adalah satu kerugian jika unsur-unsur sejarah sesuatu tempat itu diabaikan serta dihapuskan, terutama jika ia melibatkan dari segi seni bina terdahulu. Dengan kepakaran yang ada, saya pasti masjid ini boleh diselamatkan dan dilakukan konservasi seperti masjid-masjid lama yang lain. Malaya Tube dan saya pasti umat Islam yang lain di Malaysia ini sangat berharap agar Masjid Lama Ulu Beranang dapat dipelihara dengan bentuk seni bina asalnya, menjadikan Masjid Ulu Beranang sebagai masjid warisan yang mengekalkan ciri seni bina Melayu asli. Ini adalah sangat penting kerana ia mewakili sejarah dan warisan untuk dipelajari oleh generasi yang akan datang. Jika dihapuskan, hilanglah keunikan ikon Ulu Beranang yang mempunyai masjid lama yang unik yang telah berusia lebih dari 1 abad. Wallahualam.
Tengok cik elok ya. Jaga elok-elok ya. Ya.